Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi petang 17 Mei 2020 bersama saya Nur Azira Abdul Kadir. Edisi petang dimulakan dengan berita baik di mana Sarawak hari ini sekali lagi mencatat sifar kes positif COVID-19 menjadikan jumlah kes di Sarawak kekal sebanyak 544 kes. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam sidang medianya, 4 kes baru telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak. Manakala 7 PUI baru dilaporkan dan seramai 29 kes masih menunggu keputusan makmal. Berita seterusnya mengenai pengagihan bantuan bekalan makanan. Dimulakan dengan laporan di Batu Kawah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kue Hian terus mengagihkan bantuan makanan kepada penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri berkenaan. Dr. Sim yang juga adun Batu Kawah memberitahu sumbangan bantuan makanan tersebut adalah untuk meringankan beban mereka yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Selanjutnya, sebanyak 1,600 buah rumah penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Satok menerima bantuan makanan tambahan sumbangan Pusat Khidmat Dun Satok, Pusat Khidmat Parlimen Petrajaya, ahli-ahli korporat serta orang perseorangan. Agihan bantuan tambahan makanan untuk golongan asnaf dan B40 menjelang Hari Raya Aidilfitri itu telah disumbangkan. Proses pengagihan bantuan makanan tersebut dilakukan dengan menghantar bekalan makanan ke setiap rumah penerima yang terlibat. Beralih ke laporan mengenai operasi sanitasi awam oleh Majlis Daerah Seri Aman MDSA di Pekan Pantu dan Sungai Tengah. Seramai 10 orang petugas MDSA telah melaksanakan operasi sanitasi tersebut pada Sabtu. Terdahulu, MDSA turut melakukan operasi sanitasi awam di Pekan Lacau. Berikut pula perkembangan di Seri Aman mengenai 5 pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa UIA selamat dibawa pulang pada Sabtu. Kelima-lima pelajar terbabit telah dibawa ke Dewan Suara Seri Aman untuk melakukan saringan pemeriksaan. Mereka kemudian dikehendaki menyerahkan butiran seperti nombor telefon, alamat tempat tinggal dan nama ibu bapa kepada pihak Jabatan Kesihatan Bahagian Seri Aman dan polis sebelum mereka dibenarkan balik ke rumah masing-masing. Proses penyerahan pelajar adalah mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Seri Aman. Kesemua pelajar dikehendaki kuarantin diri selama 14 hari di rumah dan mereka perlu menghadirkan diri ke Pusat Serangan COVID-19 di Klinik Kesihatan Seri Aman untuk pengambilan sampel. Berita berikutnya mengenai penangguhan Bung Sadong Clean Baton Challenge edisi ketiga yang dijadualkan berlangsung pada 30 Ogos tahun ini. Menurut jurucakap penganjur, penangguhan itu adalah disebabkan negeri ini masih dibelenggu pandemik COVID-19 dan tarikh baru akan dimaklumkan kelak. Katanya, mana-mana peserta yang sudah melakukan bayaran pendaftaran akan dikembalikan yuran pendaftaran mereka. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pihak Sekretariat di talian 017-3068-596 atau menerusi Facebook Bung Sadong Serian Sarawak atau layari laman web bungsadong.com. Sekian bersama saya Nur Azira Abdul Kadir dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan perkongsian video mengenai kaedah pengesanan kes COVID-19. Salam UKAS. COVID-19, pengesanan kes secara aktif. Terdapat 2 kaedah pengesanan kes COVID-19. Pertama, pengesanan kes secara pasif (PCD) iaitu pesakit hadir sendiri ke fasiliti kesihatan untuk menjalankan saringan. Dan kedua, pengesanan kes secara aktif (ACD) iaitu anggota kesihatan mengesan kes di lapangan. Pengesanan kes secara aktif merupakan aktiviti kesihatan awam yang penting bertujuan membendung dan menghentikan penularan penyakit COVID-19 dalam komuniti. Setelah menerima notifikasi kes positif, Bilik Gerakan COVID-19, Pejabat Kesihatan Daerah akan mengaktifkan Risk Assessment Team (RAT). RAT akan menghubungi pesakit di hospital melalui telefon bagi mendapatkan maklumat sejarah perjalanan dan kotak rapat sepanjang 14 hari yang lepas. Selepas dari itu, pasukan RAT juga menghubungi pakar atau pegawai perubatan yang merawat pesakit tersebut untuk mendapatkan maklumat lanjut. Kontak rapat adalah orang yang tinggal dalam rumah bersama kes COVID-19,
orang yang bekerja bersama kes COVID-19, orang yang membuat perjalanan bersama kes COVID-19. Semua kontak rapat akan dihubungi oleh pasukan RRT, Rapid Response Team, bagi mendapatkan status kesihatan. Kontak yang bergejala akan dirujuk di bawah pengurusan hospital untuk rawatan lanjut. Manakala, kontak tidak bergejala akan diminta untuk menjalani ujian saringan di fasiliti kesihatan. Sekiranya kontak tidak dapat dihubungi, pasukan RRT akan turun ke lapangan mencari kontak tersebut bagi tujuan yang sama. Setelah saringan dijalankan bagi kontak yang tidak bergejala, kontak yang disahkan positif akan dirujuk ke hospital. Manakala, kontak yang disahkan negatif akan dikuarantin di rumah berdasarkan Perintah Akta 342. Kontak akan diberikan borang home assessment tool untuk menilai tahap kesihatan harian secara kendiri. Pihak pejabat kesihatan daerah akan memantau dan menghubungi kontak tersebut dari semasa ke semasa dalam tempoh 14 hari. Semasa dalam kuarantin, jika bergejala, kontak rapat tersebut akan dirujuk ke hospital. Pengesanan kes aktif juga dijalankan secara bersasar dan besar-besaran di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) untuk mengesan dan menyaring semua penghuni yang berada di dalam kawasan tersebut. Jika keputusan saringan COVID-19 adalah positif, pesakit akan dimaklumkan dan dibawa ke hospital dengan menggunakan ambulans khas. Jika keputusan saringan COVID-19 adalah negatif, kontak tersebut akan meneruskan kuarantin di rumah sehingga tamat tempoh 14 hari. Akhir sekali, kontak rapat tersebut akan diuji buat kali kedua pada hari ke-13 dan akan diberikan arahan pembebasan pada hari ke-14 jika keputusannya negatif.